Salam hormat dan salam Malaysia Medani. Bersama saya Abang Muaz dan Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 22 September. Kita mulakan dengan perkembangan ini terlebih dahulu. Anak Sarawak digalakkan untuk memanfaatkan inisiatif yang disediakan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI untuk membudayakan Sains, Teknologi dan Inovasi STI secara bersepadu. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagah Wee In memberitahu seperti Karnival Minggu Sains 2023, Peringkat Negeri Sarawak dan Malaysia Tech Olympic 2023 anjuran MOSTI untuk meraihkan kepelbagaian teknologi dan inovasi di Sarawak. Katanya ia juga memberi peluang kepada penggerak dan pengamal STI tempatan untuk mengetengahkan teknologi dan inovasi mereka kepada seluruh rakyat Sarawak. Beliau memberitahu demikian dalam ucapannya semasa majlis perasmian Karnival Minggu Sains 2023, Peringkat Negeri Sarawak dan Malaysia Tech Olympic 2023, Peringkat Zon Sarawak di Kota Semerahan. Datuk Roland menambah, ia juga merupakan platform yang amat sesuai dalam mengetengahkan dan memperkenalkan teknologi dan inovasi. Di samping itu juga, pelaksanaan Malaysia Tech Olympic 2023 merupakan pertandingan berteraskan STI yang dirangka dalam usaha meningkatkan bakat muda dalam bidang AI, robotik, kod, drone dan juga bidang-bidang teknologi baru. Sementara itu, Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagah Wee In menerima kunjungan hormat daripada rombongan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI yang diketuai menterinya Chang Lee Kang semalam. Perjumpaan kedua-dua pemimpin tersebut telah diadakan di Menara Hock Seng Lee, Kota Semerahan dan berlangsung selama sejam. Turut bersama rombongan lawatan kerja 2 hari Menteri MOSTI Chang Lee Kang ke Sarawak ialah Ketua Pengarah MOSTI Datuk Teknologis Dr. Aminuddin Hasim serta Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah MOSTI Datuk Teknologis Dr. Muhammad Nur Azman Hassan dan Ruziah Syafi'i. Selepas kunjungan hormat tersebut, Chang Lee Kang bersama rombongan sempat melawat Pejabat Sarawak Microelectronic Design Semiconductor SMDS Srinan Berhad diiringi oleh Datuk Roland Sagah selaku pengerusi SMDS. Dalam lawatan itu, Chang Lee Kang bersama Datuk Roland Sagah Wee In juga telah menyaksikan upacara pertukaran surat hasrat atau Letter of Intent kerjasama di antara SMDS dengan Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Gunaan Nasional MIMOS Berhad. Kerjasama meliputi pembangunan industri semikonduktor, menerusi usaha penyelidikan dan pembangunan R&D dengan fokus terhadap pelesenan harta intelek, peralatan komersial dan pendidikan automasi reka bentuk elektronik, pembangunan bakat, analisis bahan serta pembungkusan lanjutan. Pertukaran surat hasrat tersebut telah dilakukan oleh Ketua Pegawai Eksekutif SMDS, Syariman Jamil dan Pengarah Pembangunan Perniagaan dan Komersial MIMOS Tiages Kelinggam. Sarawak mampu menjadi penyumbang terbesar kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara menjelang 2030 sesuai dengan Pelan Hala Tuju Teknologi dan Ekonomi Hidrogen HETR yang akan dilancarkan sebelum penghujung tahun ini. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lee Kang, ini kerana Sarawak jauh ke depan dalam menerokai tenaga hidrogen hijau di negara ini. Beliau berkata Sarawak sudah memulakan penyediaan kemudahan pengeluaran hidrogen pertama di Kuching selain menyediakan 2 unit bas berkuasa hidrogen untuk perkhidmatan awam sistem transit aliran automasi berkuasa hidrogen pertama Sarawak. Kita perlu look into high growth, high value teknologi lah dan juga industri lah, dan kebetulannya hidrogen adalah satu industri yang high growth, high value. Sarawak ini telah agak ke depan lah dari segi hidrogen teknologi ini. Ujarnya lagi, sektor tenaga negara yang akan dipacu HETR dijangka akan mewujudkan ekonomi hidrogen di Malaysia dan menjana pendapatan negara sehingga 12.1 bilion ringgit dengan memastikan sektor hidrogen menyumbang antara 50 bilion hingga 60 bilion ringgit kepada KDNK negara menjelang tahun 2030. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas lawatan kerjanya ke stesen pengisian hidrogen bersepadu di Jalan Tun Datuk Patinggi Abang Muhammad Salahuddin di Kuching.
Pada lawatan itu, beliau turut diberi taklimat oleh pihak Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak berkenaan stesen tersebut yang bertujuan untuk membangunkan stesen bahan api pelbagai jenis di seluruh negeri. Ia menawarkan bukan sahaja bahan api konvensional tetapi juga stesen pengecasan kenderaan elektrik EV dan stesen pengisian hidrogen awam pertama di Sarawak untuk kenderaan sel bahan api hidrogen. Kementerian Pertahanan melalui Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV tahun ini telah meluluskan 44 bina baru Rumah Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM di seluruh negara. Selain itu, hampir 200 baik pulih rumah veteran juga turut diluluskan setakat ini. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata lebih RM5 juta telah dibelanjakan untuk tujuan tersebut. Jelasnya dari keseluruhan rumah yang dibina baharu, 6 adalah di Sarawak. Beliau juga berpuas hati kerana JHEV berjaya melepasi sasaran 40 rumah veteran yang dibina baharu. Kita akan terus committed dan kita akan berusaha untuk dapatkan lebih banyak bajet kerana pada tahun ini kita berbelanjakan lebih daripada 5 juta untuk pembangunan rumah baru dan kita harap kita dapat mempertingkatkan lagi bilangannya dan lebih ramai veteran-veteran yang memerlukan rumah ini dapat kita bina rumah baru. Adli ditemui media pada majlis penyerahan kunci Rumah Inisiatif Perumahan Veteran ATM di Kampung Tanjung Bawang, Singai Bau. Inisiatif tersebut merupakan usaha sama JHEV dengan Syarikat Perumahan Negara Berhad. Sementara itu, penerima Inisiatif Perumahan Veteran Zakaria Abdullah berkata, beliau selama ini tinggal di rumah sewa sejak memilih untuk bersara dari ATM pada 1997. Alhamdulillah lah, syukurlah dapat rumah. Jadi itulah, terima kasih juga kepada kerajaan dan terima kasih juga dengan Menteri Pertahanan yang baru dan dengan sida Jabatan Hal Veteran. Rumah berkeluasan dalam 850 kaki persegi ini dibina di tanah sendiri melibatkan pembiayaan berjumlah RM75,000 dari JHEV dan RM20,000 dari SPNB dan mengambil masa hanya 2 bulan sejak Julai tahun ini untuk disiapkan. Malaysia perlu membangunkan kapasiti dan keupayaan domestik dari segi kemandirian kesihatan melibatkan farmasutikal dan peralatan perubatan. Timbalan Ketua Setiausaha Keuangan Kementerian Kesihatan Malaysia, Datuk Seri Nur Azam Ayub berkata sesebuah negara tidak mempunyai sistem penjagaan kesihatan yang lengkap jika tidak mempunyai kemandirian farmasetikal dan peralatan perubatan. Ini bagi memastikan Malaysia bersiap siaga dalam menghadapi sebarang kemungkinan kerana pengalaman pandemik COVID-19 lepas telah menyebabkan sistem kesihatan negara terjejas teruk. Ke arah itu, beliau menegaskan penyelidikan klinikal sangat penting dalam membuat jangkaan ancaman kesihatan, namun tidak harus dihadkan kepada penyelidikan farmasetikal, sebaliknya mesti merangkumi penyelidikan peralatan dan teknologi perubatan. Beliau berucap merasmikan persidangan kebangsaan bagi penyelidikan klinikal NCCR kali ke-16 yang dihadiri lebih 400 delegasi di Kuching. Dalam pada itu, Datuk Seri Nur Azam turut memaklumkan KKM kini sedang berbincang dengan 4 syarikat gergasi multimedia termasuk Amazon, Google, Microsoft dan Huawei bagi pelaburan pemasangan sistem maklumat terkini dan canggih di 150 hospital seluruh negara. Penyiapan dan pemasangan sistem itu dijangka pada 2030 termasuk menggunakan perkhidmatan peranti Starlink bagi memudahkan lagi telekomunikasi. Menyentuh mengenai aplikasi MySejahtera, beliau mendedahkan aplikasi tersebut yang bakal dijadikan sistem perubatan elektronik bersepadu kebangsaan akan diumumkan dalam beberapa minggu lagi. Ia turut mendapat perhatian Persatuan Kesihatan Sedunia WHO serta mahu ia diperkenalkan di negara-negara lain. Seramai 11 anggota bomber sukarela menerima pentaulahan pasukan mencari dan menyelamat di gunung dan gua Moksar khusus bagi misi mencari dan menyelamat di Taman Negara Mulu. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala berterima kasih kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM atas penubuhan pasukan Moksar tersebut. Katanya penubuhan pasukan itu dilihat sangat penting kerana Taman Negara Mulu sering menjadi tumpuan pengunjung khususnya pelancong luar negara. Datuk Gerawat yang juga Adun Mulu berkata beberapa kejadian lalu yang mengakibatkan kehilangan nyawa harus menjadi iktibar. Oleh itu, beliau menyokong penuh penubuhan pasukan Moksar yang terlatih dan mempunyai kepakaran
kebakaran dalam kerja-kerja menyelamat di gunung dan gua. Beliau berkata demikian pada Majlis Pentauliahan Pegawai Bomba Bantuan Moksa Siri 4 2023 di Mulu baru-baru ini. Turut hadir Pengarah JBPM Sarawak Datuk Khairuddin Rahman, Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Charles Balan Seling dan Pegawai Menguasa JBPM Marudi selaku penyelaras khusus Moksa Maureen Sim. Lebih 200 pempamer dari Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia dan beberapa syarikat antarabangsa akan menyertai Sarawak Agrofest SAF 2023 di Kuching bermula hari ini. Beliau memberitahu SAF 2023 akan berlangsung selama 10 hari bertempat di dataran perayaan Jalan Stadium di Petrajaya. Katanya, selepas 3 tahun tidak diadakan, pihaknya menyasarkan kehadiran 100,000 pengunjung ke festival tersebut pada edisi kali ini. Seperti juga pesta-pesta yang lain untuk menarik perhatian pengunjung-pengunjung. Selain daripada yang saya sebut tadi, pempamer berkenaan dengan pertanian, kita juga ada berbagai aktiviti. Ya. Ini termasuk demonstrasi pertanian, persembahan artis tempatan, bermukun, cabutan pengunjung bertuah, persembahan kucing, aktiviti menunggang kuda, dan pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Perkhidmatan bas hidrogen turut disediakan secara percuma kepada pengunjung untuk kemudahan ke festival berkenaan dengan pick-up point di stesen bas Hotel Riverside. SAF 2023 yang bertemakan perindustrian untuk keselamatan makanan dan komoditi mampan akan dirasmikan oleh Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg hari ini. Datuk Dr. Abdul Rahman menyatakan demikian dalam temu bual bersama Sarawak FM. Guru bukan hanya membentuk pemikiran generasi masa depan tetapi sebagai peneraju utama dalam membentuk kesedaran, pemahaman dan tanggungjawab terhadap alam sekitar, malah memainkan peranan penting untuk membangunkan kesedaran terhadap isu-isu alam sekitar dalam kalangan pelajar. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh berkata, fakta-fakta alam semula jadi yang disampaikan kepada pelajar sekolah juga mampu membentuk sikap dan nilai-nilai yang menghasilkan tindakan positif pelajar. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Bengkel Pendidikan Alam Sekitar untuk guru-guru penasihat Kelab Pencinta Alam Sekitar Siri 2 tahun 2023, Peringkat Negeri Sarawak, Anjuran Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak dengan kerjasama Sarawak Energy Berhad di Miri. Justeru, Bengkel Pendidikan Alam Sekitar selama 4 hari di Miri adalah sangat bertepatan selaras dengan tujuan program untuk memperkukuhkan kebolehan para pendidik dalam menyampaikan pendidikan alam sekitar kepada pelajar di sekolah masing-masing. Selain itu, program diadakan bertujuan untuk menyemai rasa minat dan tanggungjawab terhadap alam sekitar dalam kalangan pelajar dan seterusnya menggalakkan mereka bergiat aktif dan secara sukarela terlibat dalam usaha-usaha perlindungan serta pengurusan alam sekitar dan sumber asli. Seramai 75 orang guru penasihat kelab dari 13 buah pejabat pendidikan daerah di Sarawak menghadiri bengkel yang berlangsung pada 18 hingga 21 September 2023 itu. Secara keseluruhannya, lebih daripada 700 orang guru penasihat telah dilatih melalui bengkel seperti ini bermula pada tahun 2015. Berita itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 22 September. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Ridwan dan Raja Sofia. Salam Malaysia Madani.